Hai, Assalamualaikum semua. Sedar tak sedar dah episod 3 bersama dengan saya dalam episod Sana Sini bersama saya Halim. Thank you very much yang tengok kita kat YouTube, yang support kita punya media sosial. Thank you very much. So hari ni saya dekat KL, dekat Jadi Batik. So apa yang kita nak buat, jom kita masuk ke dalam. Kita tengok dulu batik-batik apa yang ada. And then kalau nak beli boleh beli. Kalau tak nak beli terpulang pada korang. So jom masuk. Awan berkepul, mantul. Okay, so ni kat dalam Jadi Batik. So Jadi Batik ni dekat KL. Dia ditubuhkan tahun 1976. So kat sini ada macam-macam. You all boleh tengok. Selalunya batik ni terkenal dekat Terengganu. Saya punya samping pun selalunya songket semua Terengganu. Tapi dekat KL ni pun ada batik. Sebab batik ni di kalangan orang Melayu memang sangat sinonim. Sebab kita pakai waktu kita ada hari-hari dia. Cakap-cakap pasal batik ni, saya terlupa mana pengedar yang saya nak interview tu kan. So, pengedar ni saya kenal dia dah lama juga. Hai, saya baru nak cakap pasal awak. Tapi awak dah ada dekat sini. Awal lagi daripada bos tu. Oh, awak try baju tadi ya? Ya, tengok cantik kan? Cantik. So, ini adalah pengedar kita. So, kita kenal dia sekejap lagi. Jom. Okay, Winnie. So, ini adalah segmen saya punya talk show Sana Sini bersama saya Halim. So kat sini kita mempamerkan kita punya usahawan ataupun pengedar yang sukses dekat dalam Fair. So ramai kat luar sana yang tanya tentang peribadi you, tentang you punya latar belakang. So you boleh kenalkan diri you dalam segmen Sir Halim Sana Sini bersama saya Halim ni. Alright, boleh. Jadi dekat sini saya nak kenalkan diri. Nama saya Julina Winnie dan saya berasal daripada Sri Aman, Sarawak. Telah bersama dengan Fair sejak tahun 2017. Sebelum I buat bisnes Fair, I adalah student. Okay. So majoriti kita ni kalau sebut saja student mesti kita akan macam rasa terlalu panjang masa untuk kita capai kejayaan nak dapat income sendiri. Betul. But for me, I masih student lagi, dah struggle. Di mana mak saya perlu pinjam duit daripada I punya family sendiri untuk support I sebagai student. Sebab dia nak anak dia berjaya kan. Wow. Takkan nak separuh jalan continue study. Jadi daripada situlah I punya struggle dan perjumpaan saya bersama dengan Fair sebelum saya buat dengan lebih serius lepas tu. So bila kita dengar selalunya Madam Winnie ni punya cerita, and then memang orang yang sukses ni kebanyakan dia mula daripada scratch and then dia naik, dia banner satu benda yang baru. So saya tak nak habiskan rancangan ni dekat sini. Saya nak banyak lagi soalan, so kita pergi ke next tempat untuk aktiviti yang lain macam awan berkepul. Mantul. Okay, so Winnie, saya nak ajak awak pergi dekat batik ni supaya kita dapat belajar mencanting batik. Dia bukan menconteng. Saya tak pandai kalau nak mencanting batik ni, dia kena orang profesional. Okay, saya panggilkan seorang yang sangat berpengalaman untuk masuk dan ajar kita untuk mencanting batik hari ni. Okay. So, silakan Abang Jeb. So, ni Abang Jeb saya kenalkan. So, dia orang yang profesional dalam mencanting batik. So, hari ni Abang Jeb akan ajar kita orang untuk mencanting batik. Boleh? Ya, boleh. Boleh, okey. Perkenalkan diri dulu. Boleh? Nama saya Wan Jasnan, Wan Arifin. Saya dah 20 tahun dalam bidang pembuatan batik. Jadi hari ini saya akan ajar macam mana basic untuk belajar membuat batik. Sekarang kita ada satu batik yang saiz A3. Pilih design. Oh, design apa yang pilih lah? So, kita orang pilih dulu lah. Okey, saya pilih design dulu . Sekarang kita ada dua design kat sini. Betul? Okay, dua design. Jadi mula-mula kita akan tracing. Tracing. Dipanggil tracing. Maksud tracing tu? Itu kita akan lukis dengan pensel dulu. Oh. Di atas kain ni untuk orang yang baru-baru belajar lah. Faham? Jadi And then? kita letakkan kat bawah dan kita akan copy dia. Oh, so maksud dia letak kat bawah, kita tekap. Dia macam tekap lah. And then you lukis. And then baru you boleh pakai warna untuk lukis dia punya garisan ni balik. Betul? Betul. Okay Winnie, kita tunjuk kat diorang gambar apa yang kita pilih untuk kita lukis. So, kita kena ikut gambar ni untuk kita lukis. Betul Winnie? So, why you pilih gambar ni? Ini bunga apa ni? I tak tahu bunga apa. Ni kalau ikut saya ni bunga, kalau ikutlah
ikut dia punya gambaran, ni adalah bunga raya kalau tak silap saya, bunga raya. So saya ni bunga raya juga, tapi ni dah kembang, tu belum kembang. So Winnie, so selama 6 tahun you business ni, saya nak tanyalah, kalau you dah bergelar jutawan ni kan, kenapa you tak buat produk sendiri? Tak ada ke keinginan you nak buat produk sendiri? Okey, soalan yang pertama tu dah mencabar juga. Okey, kenapa saya tak nak buat produk sendiri? Sebab apa tahu Bos Salim? Sebab saya rasa saya tengok struggle Mami Mary tu nak fikir cari produk, lepas tu dia fikir nak apa nama tu? Cari botol, packaging tu semua. Lepas tu nak kena hire duta. Saya tak mampu buat sampai tahap tu. Rasa macam susah sangat. Susah, betul. Like, and then Lagi satu, Mami Mary ni dia jenis yang suka cerita. Dia suka cerita dia punya pengalaman. Itu yang membuatkan saya rasa lebih baik saya jadi pengedar. Sebab jadi pengedar ni dapat produk-produk memang dah sedia ada dah. Orang dah standby kan. Dan kita tinggal nak buat kerja kita, marketing. nak jual je kan? Betul. Tak payah fikir pasal marketing kita nak buat, and then produk nak keluar apa, packaging, pattern macam mana. Semua benda tu menyakitkan kepala kita sebenarnya. Betul. Kan? Okey, soalan yang kedua, you dah bersedia ke belum? Sudah bersedia. So, apa perasaan you bila you dapat tahu dulu ibu you sendiri terpaksa buat loan untuk bayar yuran pengajian Winnie ataupun keperluan Winnie juga? Okey, masa tu dulu saya sambung belajar. Jadi mak saya pernah pinjam duit daripada saudara mara yang lain, macam saya punya abang kepada mak saya sendiri, pakcik lah kan. Jadi kita duduk sekejap. jadi saya rasa macam malu lah sebagai seorang anak, sebab saya rasa macam tak berguna jadi seorang anak, tapi kita makin kita besar makin menyusahkan. Betul. Saya faham perasaan tu. You rasa macam perasaan you bila mak ayah you sendiri pergi pinjam kat orang lain, kita rasa macam kita ni dah besar, sepatutnya kita yang bagi keselesaan tu kepada mereka, bukannya kita ni yang rasa selesa tapi diorang tidak pun. Sebab kita ni bukan umur 12 tahun yang masih lagi perlu dijaga. Kita ni dah umur 20 lebih, selalunya umur yang atas daripada habis sekolah, selalunya kita dah kena berdikari sendiri. Betul kan? Betul. Itu yang saya fikir tu. Sebab tu bila mak saya pinjam duit dekat orang lain untuk hantar saya pergi study, saya rasa macam malu dan tak tahu nak letak muka dekat mana. Lagi satu, bukan setakat malu dengan mak, malu dengan orang lain yang sentiasa macam bercakap-cakap kan. Faham. Saya ada situasi macam tu dulu. Manusia ni tuan-tuan dan puan-puan, bila kita ni tiada apa-apa, so diorang suka bercakap tentang kekurangan diri kita ataupun kekurangan kita punya keluarga. Betul. Macam Winnie dulu, dia orang yang kerja, dulu kalau tak silap saya, you kerja waiter, dia pernah kerja waiter. So, tapi hari ni, tahun 2020, dia mencapaikan jualan sale dia, menjual produk rambut dengan pencapaian dia 4.2 juta. Betul. Kalau orang luar sana dengar-dengar 4.2 juta, dia tak percaya, dia ingat kita skim cepat kaya tau. Tapi ini adalah fakta dan kita boleh tunjukkan sendiri jualan kita ataupun kita punya monthly sale kita setiap bulan kepada orang luar, untuk kita tunjukkan betapa suksesnya bila orang tu di-guide oleh Mami Mary sendiri untuk you sukses dalam kita punya bisnes. Betul kan? Betul, bos. Bos dah siap belum? Sikit lagi. Cepat sikit. Dah siap ke belum? Belum Majid, sikit lagi Majid. So kalau lepas lukis ni kita nak buat apa selalunya? Selepas habis lukis dengan pensel, nanti kita akan guna canting untuk lukis dengan wax. Pertama kali tu saya nak bagi tahu dulu, lilin ni dia sangat panas. Jadi kena pegang tu atas sikit lah, jangan sampai pada panas. Jadi untuk canting jangan pusing kiri atau pusing kanan, nanti dia tumpah. Faham? Jadi kena masa melukis tu dia kena stay macam steady macam ni lah. Macam pensel lah. Macam pensel, jangan dia pusing-pusing nanti dia tumpah. Okay? Saya buat tunjuk contoh dulu. Baik. Okay. Terus letak macam ni ya. Ikut pensel. Oh. So maknanya kita lukis pakai pensel tadi, and then kena lukis canting pakai lilin ni untuk ikut balik apa yang kita conteng tadi, betul? Okey, sekarang ni kita nak lukis sendiri. Tadi Abang Jack dah tunjukkan, sekarang ni kita nak lukis sendiri. So dalam kita melukis ni, so kita tengok Winnie, dia mesti ada strategi juga macam mana kita sebenarnya nak melukis ni. Adakah daripada bawah ataupun atas. Semuanya Abang Jack dah ajar kita tadi.
So apa strategi Winnie untuk next game untuk 2022 ni? Okey, untuk strategi walaupun sekadar sebagai pengedar kan. Kalau untuk strategi yang Winnie buat iaitu kembangkan tim lah. Maksudnya bantu lebih ramai tim. Sebab saya pegang dengan kata-kata Mami Mary selalu cakap macam ni bos. Dia kata, Winnie, kalau kau nak berjaya, kau tak boleh berjaya macam tu je tanpa kau bantu orang lain. Faham? So daripada situ untuk dari segi strategi yang pertama iaitu kembangkan tim, bukan setakat bantu orang yang sedia ada, orang yang sama saja, tapi saya nak bantu seramai 30,000 orang yang nak jana pendapatan bersama dengan Factflow. So faham? Okay, so you all boleh tengok kita dah canting dia pakai lilin tadi, so dia dah jadi. So next adalah colour. So Abang Jeb boleh terangkan sikit part colour pula supaya kita orang tak salah ni. Okey. Bila dah selesai melilinkan penti batik tadi, okey, kita akan mula start dengan mewarna pula. Mewarna. Okey. Sekarang ni kita ada air. Air. Ini air biasa saja, air kosong, air putih, okey. Dekat sini kita boleh tengok warna-warna yang ada. Warna ni dia memang khas untuk fabric. Faham? So bukan watercolour biasa punya lah. Bukan, ini istimewa untuk kain je. Oh, faham. Memang khas untuk kain. Untuk benda lain tak boleh. Batik kita gunakan warna selain pada warna batik lah. So makna colour batik ni hanya untuk kain saja. Yes. So saya dapat konsep ni juga. So dalam bisnes kita kena fokus ke satu brand supaya kita tak leka dengan another brand. Dalam kehidupan pun ada macam tu juga. Object shining dipanggil. Kita akan beri tumpuan kepada object shining yang lebih, nanti kita akan tinggalkan benda yang lama. Sebab itu kita banyak gagal dalam hidup kita disebabkan kita mengejarkan benda yang baru yang belum tentu. Yang dah ada ni tak nak jaga. Yang belum tentu tu kita kejarkan. Okey, so kita dah colourkan kita punya batik ni. So kita tunggu Winnie. So sebelum Winnie siapkan, saya nak tanya lagi 2 soalan sebelum kita pergi ke game. Wah, jaga-jaga Okey. So dulu Puan Mariam ada suruh awak buat live. Sebelum tu awak tak pernah buat live pun. Betul kan? Betul. So kalau siapa yang tak buat live, time tu saya dengar kena denda. So you rasa macam mana tentang benda tu? Okay, dulu saya tak pernah buat live dan mungkin kalau saya tak buat live tu saya tak boleh bercakap sampai sekarang. Sebab Puan Mariam ni dia jenis yang dalam ketegasan tu ada sifat penyayang dia. Faham. Sebab dia nak kita berjaya macam dia kan. Aha. So waktu tu dengan kawan-kawan saya yang lain juga kena denda, saya skip 1 ke 2 hari macam tu. Dan saya kena bayar. Memang kena bayar, tak tipu punya. Satu hari kalau tak live berapa RM5. RM5. Bayangkan kalau 30 hari tu saya tak buat live memang rugilah. Dah 150. Betul, dah lah sales. 1 hari masuk tu kalau ada tu baguslah. Sales tak masuk, live pun tak buat. So you rasa memang berbaloi lah dia ajar dan teknik dia. Berbaloi sangat bos, sangat berbaloi. Kalau bukan Puan Siti Mariam yang denda, saya takkan buat live sampai sekarang. Sekarang dah tak kena denda dah, saya tetap juga buat live. Wah. Bos, sebab saya rasa benda tu sangat penting. Kalau bukan I sendiri yang bercakap tentang produk kan, siapa yang nak beli? Betul. Sebab produk Factflow ni dia dah dikenali, dah ada brand. Tapi kalau kita sebagai penjual, pengedar ni, kita tak tonjolkan diri, orang tetap tak nak beli dengan kita. So, soalan kedua saya nak tanya. Alright. Saya tidak menjaga pengedar, tetapi saya tahu aktiviti pengedar. Sebab Mami Mary selalu bercerita saya tentang semua pengedar. So, dia cakap Winnie ni rajin, selalu buka booth. Macam mana timbul idea nak buat benda macam tu? Winnie jawab, saya nak sambung background pula. Okey, you jawab. Okay. Bagaimana boleh timbul tu sebab HQ yang mulakan dulu. So, masa kan dulu kan saya baru mula bisnes. Jadi HQ ni dia selalu panggil Winnie, panggil pengedar ni untuk join aktiviti HQ. Saya pernah buka booth dekat Jom Heboh. Saya belajar daripada pengalaman saya buka booth. Yang pertama, dia dapat bila kita berdepan dengan customer macam ni kan, dia punya feel tu lain. Kalau customer dah tanya, kita terus jawab. Kita tak boleh nak macam kalau message kan kita boleh scene, tapi yang tu kita terus jawab dan kita kena ada skill untuk menjawab. Lepas tu selain daripada skill kita bercakap pun dia ibaratkan macam
kita tambah pengalaman lah. Lepas tu yang kedua, feeling dia dapat duit secara cash tu dia lain macam. So dia punya feeling tu, oh akhirnya aku dapat closing juga. Betul. So itu adalah sebab kenapa Winnie dan dia punya pengedar di bawah naungan JW Empire sendiri suka buka booth. Kalau you all nak tengok dekat Sabah dia ada, dekat Sarawak pun dia ada. Dia kebanyakan orang JW Empire, tu nama tim dia, JW Empire. Kebanyakan orang Sarawak dan juga Sabah. So ramai gila. So korang masuk sana, korang akan dikerumi oleh JW Empire. Betul. Okey, kita jumpa ke next game pula. Awan berkepul-kepul. Mantul. Okey, so ni lah yang ditunggu-tunggu oleh Winnie juga. So kita ada game ni susah. Saya tak pernah pun main. So kita let's try dan kita tengok siapa yang paling banyak sekali bawa ketembak ni, pakai berus gigi, letak di dalam ni. Bukan letak dalam tau, dia kena letak macam ni. So dia akan jadi pemenang. So kita mulakan sekarang. Saya dulu. Awesome ah. Awesome. Apa ni? Dia kalah. Dia kalah, tak ada gunting, tak ada. Okey, dia batu, buruk, air. Aku kalah lah. Okey, bagi. Okey, dah cantik. So saya jalan dulu, okey? 2, 3. Sekali lagi pusing. Jangan meliur ah. Jangan ke tepi. Mudahnya. Dia macam bukan kau seorang kau, okey? Para aku menang. Okey, go. Satu saat. Pusing, kena pusing lagi. Pusing lagi. Satu. Berapa saat? Dua. Weh, gila kau. Jatuh. Jatuh. Mula Kat sini ya. balik. Weh, akak sana. Satu, dua. Meliur. Dah meliur dah meliur. Meliur. Ini memang confirm saya menang ah. Kalau lambat je ni confirm saya menang je. 1 minit telah berlalu. Tinggal lagi 2 minit. Meliur. Dia terus meliur. Meliur kah? Meliur. Lah mula balik, pergi mula. Belakang. Belakang kau. Meliur. Lagi sekali. Meliur. Kau tahu rasa dia. Meliur. Berapa minit lagi? Dia meliur. Meliur. Okay guys, ini round yang kedua. Kita tengok siapakah pemenang. Tadi game pertama saya yang menang. Ya. Okay, ini game kedua adalah penentuan sama ada Winnie menang atau tidak. Kalau Winnie kalah, so tak ada game yang ketiga. Kalau Winnie menang, so kita ada game yang ketiga. Betul. So kita nantikan. Let's go. Okay, kita mula boleh? 1, 2, 3. Menang! Yalah, aku menang. Okay, so Winnie kalah untuk game ni. So dia akan didenda. So nanti saksikan denda apa yang tim saya bagi kepada dia. Let's go. Okay, Winnie. So kita dah sampai ke akhir rancangan. Thank you very much yang tonton saya punya apa?
kita punya video sana sini bersama Sir Halim. Thank you very much yang support. Thank you. Jangan lupa terus subscribe kita punya channel YouTube and then kita punya media sosial, dan jangan lupa kita disponsor hari ni oleh Jadi Batik. So korang boleh datang kat sini, korang boleh beli batik-batik kat sini. So sangat cantik sebab orang dia sangat profesional. 20 tahun lebih dia berkarya di dalam batik ni. So Winnie, sebelum saya akhiri soalan saya, so apakah first impression you bila tengok saya? Okay, first impression hari ni ke? Tak, sebelum ni. Okey, untuk first kali awak tengok saya, apa yang awak rasa? Dari segi luaran dia nampak macam seorang yang kelakar, tapi Sir Halim ni seorang yang protektif. Dia jenis yang senyap, tapi kalau kau sentuh dia, habislah kau. Macam tu. Dia tak akan biarkan kau lepas macam tu. Dan dia bukan jenis orang yang suka kacau orang. Okay? Dan dia suka buat hal sendiri. Okay? Itulah first impression saya dekat Sir Halim. Walaupun dia nampak macam apa orang kata tu, periang. Friendly, jenis friendly, tapi di sebalik friendly dia tu dia ada sifat penyayang lah. Dia sangat care dengan dia punya pengedar dan dia punya staff dan sebagainya, sebab saya selalu nampak dalam punya story kan. Dia kalau macam dia tak tunjukkan dia punya kasih sayang tu, tapi dia sampaikan benda tu daripada orang lain. Contoh. Okay. So thank you very much Winnie kerana bagi masa you dekat kita punya program yang terbaru sana sini bersama Sir Halim. So kita tunggu next untuk siapakah pengedar yang kita bawa, apakah dia punya kelainan, nanti kita sama-sama saksikan terus bersama kita. So awal tinggi berkekumpul, mantul. Okey, akhirnya saya adalah pemenang. Saya dapat hadiah. Dan saya dapat didenda lah, okey, didenda sebab tak dapat menang game tadi. Saya kena makan lemon. Okey, let's go. Tengok ni lemon betul-betul. Cuma saya kena makan satu je. Kita ambil yang ni.